Assalamualaikum ya ayatul arwah al-muqaddasah ya nuqaba ya nujaba ya ruqaba ya budada al-awtad al-arba' ya imaman ya qutbu ya fardu ya mana'u agisuni bi ghasa wa zuruni bi nazra hamani hasan muradi wa maqsudikum wa ala qadha hawaijina nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala bi dunya wal akhirah. Allahumma salli ala nabi khayr alaihi salam. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. صراط الذين أنعمت عليهم. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا حبيب نوح بن محمد بن أحمد الحبشي. السلام عليك يا حبيب عبد الرحمن بن سعيد الحبشي. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وأزواجه وذريته وآله خصوصا الله سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجهل وإلى رؤوس صاحب المقام حبيب نوح محمد حبشي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, mari kita sama-sama membaca niat menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'allum wa-ta'lim wa-tadhakkur wa-tadhkir wan-naf' wal-intifa' wal-ifada wal-istifada wal-hatha ala at-tamassuki bi kitabillah al-aziz wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhi Allah ta'ala wa ridaihi wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma arzuqna ya rabbi fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi afiyatin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-ilm al-ladunni wal mashrab as-safi al-hani ya wahhab ya ghani wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Syekhul Mu'allif rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain amin. Bab dilarang berpecah belah dan selisih faham. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Dan janganlah kamu menjadi serupa dengan orang-orang yang telah berpecah belah dan berselisih setelah datang kepadanya bukti-bukti yang terang. Mereka itu akan mendapat azab yang besar. Surah Ali Imran ayat 105. Ini adalah suatu larangan dari Allah Ta'ala mencegah hamba-hambanya yang mukmin daripada menyerupai kelakuan orang-orang yang berpecah belah dan berselisih faham dalam urusan agama dari kaum ahli kitab, iaitu kaum Yahudi dan Nasrani. Mereka itu dari ayat tersebut akan mendapat azab yang besar. Gambarkanlah betapa sukarnya azab dan sengsara Tuhan yang Dia sendiri telah mensifatkannya sebagai azab dan sengsara yang besar itu. Renungkanlah serta carilah jalan yang boleh menyelamatkan anda daripada azab dan sengsara tersebut. Semoga Allah Ta'ala berikan rahmatnya ke atasmu, iaitu tiada lain kecuali dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
menjauhkan diri dari perkara yang bakal membawa kepada perpecahan umat dan perselisihan antara kaum muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nuril mubin sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita dan menggerakkan hati kita untuk sama-sama hadir di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala dan di dalam wilayah seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Habib Nuh bin Muhammad bin Ahmad Al-Habsyi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita sekalian, hajat-hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan mahabbah kita kepada majlis ilmu, kepada para awliya Allah Subhanahu wa taala, kepada ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa kita masuk ke dalam syurga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam kitab Nasihat Agama Wasiat Iman ini, dalam bab dilarang berpecah belah dan selisih faham, firman Allah, wala takunu kalladzina tafarraqu, dan janganlah kamu menjadi serupa dengan orang-orang yang telah berpecah belah, wakhtalafu, dan berselisih, min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang kepadanya bukti-bukti yang terang. Mereka itu akan mendapatkan azab yang besar. Wa ulaika lahum adzabun azim. Di dalam diri kita ini, jikalau ia baik, maka semuanya baik. Kalau dia rosak, semuanya rosak. Kalau ia baik, hubungan kita dengan Allah baik, hubungan kita dengan manusia pun baik. Apabila hubungan kita dengan Allah baik, maknanya kita akan melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala sejauh-jauhnya. Dan apabila kita dapat melakukan yang demikian, maka hubungan kita dengan sesama manusia pun akan menjadi baik. Itu dinamakan hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia. Diutuskan Nabi Muhammad SAW untuk menyatukan umat. Apabila dalam hidup kita ini, hati kita ini baik, seperti mana sabda Nabi SAW, ala inna fi jasadi ibni Adam mudghah, idza salahat salahat jasadu kullu, wa idza fasada fasada jasadu kullu, ala wahyal qalb. Ketahuilah, di dalam diri anak Adam ini ada segumpal daging. Jika ia baik, seluruh tubuh baik. Jika dia rosak, seluruh tubuh rosak. Ketahuilah itu adalah hati kita. Maka hati kita ini, kata Imam Al-Ghazali, dia seperti raja. Dia seperti raja. Dan tubuh anggota kita yang lain-lain ini adalah rakyatnya ataupun menterinya. Maka kalau rajanya baik, maka rakyatnya baik. Rajanya jahat, rakyatnya jahat. Maka antara penyebab terjadi selisih faham, pecah belah pada zaman hari ini adalah disebabkan hati yang tidak baik. Disebabkan manusia ini pada zaman hari ini meninggalkan aspek kerohanian, aspek spiritual. Maka manusia itu hidup dengan jasadnya, tanpa rohnya. Manusia banyak menginginkan hanya untuk memuaskan hawa nafsunya, mengikuti bisikan syaitan, dan hanya mahabbah kepada dunia sahaja. Maka oleh itu antara sebab-sebabnya, maka timbul perpecahan, pergaduhan antara satu sama lain. Suami isteri selalu bergaduh, sedikit berselisih faham maka berpecah belah. Maka itu memberikan impak yang besar kepada dirinya, keluarganya, anak-anaknya. Ibu bapa sama anak-anak berpecah belah disebabkan konflik yang begitu kecil. Maka semuanya ini sebab adalah disebabkan kurang iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang memperdalami ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ini, dia bukan ilmu kita kaji kitab saja. Ilmu tasawuf ini adalah mengkaji hati. Bagaimana kita dapat baca hati kita? Bukan baca hati orang lain, bukan. Hati orang lain kita tak tahu. Hanya Allah saja yang tahu. Macam mana kita boleh tahu hati kita, kemudian memperbaiki diri kita? Jadi kalau kita ada sifat suka marah, bagaimana kita nak perbaiki?
Jikalau kita ada sifat dendam, bagaimana nak hilangkan sifat itu? Jikalau ada sifat sombong, bagaimana nak hilangkan sifat itu? Takabur, riya, ujub, maka perkara-perkara ini semua, penyakit-penyakit hati ini semua adalah penyebab yang utama, iaitu manusia berpecah belah, perselisihan antara satu sama lain. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menghalang perkara ini. Maka oleh itu, kalau kita lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum berhijrah ke Madinah, yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menyatukan kaum Aus dan Khazraj, kaum Ansar. Mereka bergaduh antara satu sama lain. Maka Nabi SAW menyatukan mereka supaya mereka menjadi saudara. Apabila kaum Muhajirin datang ke Madinah Al-Munawwarah, kaum Ansar menyambut kaum Muhajirin dengan baik sekali. Dan begitulah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kehidupan Rasulullah SAW, kehidupan para sahabat pada zaman itu adalah kehidupan dinamakan kehidupan Rabbani. Kehidupan Rabbani. Mereka berkumpul untuk membaca ayat-ayat Al-Quran, berkumpul untuk mendengar nasihat daripada Rasulullah SAW, berkumpul untuk melakukan sembahyang bersama-sama, berzikir bersama-sama, membaca Al-Quran bersama-sama. Maka Nabi SAW bersabda, "Idza mararta bi riyadil jannah farta'u." Apabila kamu melewati taman daripada taman syurga, maka singgahlah. Maka sahabat tanya, "Ya Rasulullah, apa itu taman-taman syurga?" Maka Nabi SAW bersabda, "Hilaqul zikir," iaitu kumpulan yang mengingati Allah, ataupun majalisul ilm, iaitu kumpulan yang membaca kitab-kitab dan iaitu membahaskan ilmu dengan tujuan untuk mempertingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh itu kita lihat di sini ayat Al-Quran ini Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan jangan kita berpecah belah dan berselisih. Dunia hari ini kita hidup ini terlalu banyak pecah belah antara satu sama lain, terlalu banyak pergaduhan. Dan pecah belah dan pergaduhan, perselisihan faham ini merosakkan diri kita, merosakkan akhlak, merosakkan hati kita. Hati tak tertentram. Jikalau dalam hati itu kita ada tidak senang dengan seseorang, kita bawa balik, hati kita tak tentram, tak tenang. Tetapi kalau hati itu sentiasa memaafkan, maka hati itu tenang. Maka oleh itu disebutkan Imam Al-Habib Ali Muhammad Habsyi, beliau mengatakan, seumur hidupku aku tak pernah simpan, tidak pernah simpan terhadap kemarahan, dendam kepada sesiapa Muslim sekalipun. Walaupun kalau ada orang datang kepada aku, minta doa kepada aku supaya Allah hapuskan musuh ini, orang ini yang anyah-anyahkan, ataupun ada orang membenci aku, maka balasanku adalah doa yang baik saja. Itu adalah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kena belajar memaafkan. Ini saya kata senang tapi susah, tapi kita ni semua sedang belajar. Kita semua sedang belajar. Kerana maafkan ini adalah sesuatu yang besar sekali. Ego menghalang kita daripada memaafkan orang lain. Tetapi sedangkan memaafkan tidak merendahkan seseorang, malahan menaikkan darjat seseorang. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Man tawadha'a rafa'ahu Allah, man takabbara wada'ahu Allah." Siapa yang tawadhu, yang rendah diri, maka Allah naikkan darjatnya. Siapa yang takabur, Allah rendahkan dia. Maka almarhum Habib Nuh bin Muhammad Habsyi hidupnya penuh dengan tawadhu, hidupnya penuh dengan rendah diri. Beliau iaitu memberikan masyarakat, manfaatkan masyarakat, membantu masyarakat. Pakaiannya pun pakaian seperti biasa saja, tidak menunjuk-nunjuk, takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka antara nasihat Al-Habib Nuh adalah jangan ada punya hasad dengki antara satu sama lain. Itu antara nasihat beliau ni, Habib Nuh bin Muhammad Al-Habsyi. Kerana perasaan hasad dengki menyebabkan perpecahan. Yang lebih masalah lagi kalau berpecah ini di dalam keluarga sendiri. Kerana kita tinggal di dalam rumah itu. Cuba bayangkan kita tinggal dalam rumah itu, duduk dalam rumah itu, tetapi dalam rumah itu ada perpecahan antara satu sama lain. Masalah besar, musibah besar. Maka musibah seseorang itu bukan dia hilang wangnya, bukan dia hilang pekerjaannya. Musibah yang paling besar adalah faqduddin, iaitu hilang agamanya. Apabila mereka dah tak ikut ajaran Nabi Muhammad SAW,
Apabila Rasulullah SAW suruh kita bersatu, jangan berpecah belah, jangan berselisih. Jika ada sedikit kita kurang setuju dengan satu pandangan, itu satu perkara yang biasa. Tetapi jangan sampai menjadi pergaduhan. Ini sangat-sangat besar ini. Jangan jadi sampai pergaduhan. Maka oleh itu, inilah Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kita, janganlah kamu pecah belah dan berselisih. Setelah datang kepadanya bukti-bukti yang terang, maka mereka itu akan mendapatkan azab yang besar. Maka Rasulullah SAW bersabda, iaitu qat'ur rahim mal'un, orang yang memutuskan silaturahim dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa makna laknat? Maka jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tidak mahu seperti itu. Kita inginkan apabila kita cari ilmu, kita datang majlis-majlis seperti ini, antara niat adalah untuk memperbaiki diri kita. Jika ada dalam hati kita ada melakukan perpecahan antara satu sama lain, perselisihan, maka minta maaf saja. Walaupun kita tak buat salah, minta maaf. Jangan ada perselisihan antara dalam hati itu. Hati tak sihat, kita dah jasad kita dah tak sihat. Betul. Hati tak sihat, jasad ini apabila meninggal dunia dimakan bumi dah selesai. Tapi roh kita ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Habib Nuh Al-Habsyi 160 tahun dah wafat, jasadnya tak ada tapi rohnya hidup di sisi Allah. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu menduga orang yang mati di jalan Allah itu mati, tetapi mereka hidup di sisi Allah, diberikan rezeki. Nikmat besar. Walaupun kita berada dalam masjid makam di atas ini wilayah beliau, yakin dengan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Barakah besar, karamah besar. Mudah-mudahan kita semua dapat percikan beliau ini. Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggah, beliau mengatakan, duduk dengan seorang wali Allah Azza wa Jalla, hidup atau mati lebih afdal daripada 70 haji mabrur. Begitu sekali. Kalau yakin kita. Kerana manusia itu hidup dengan rohnya, bukan dengan jasadnya. Banyak manusia yang jalan di atas muka bumi Allah, hidup tapi mati sebenarnya. Tetapi ada manusia yang mana hidup di sisi Allah, walaupun mereka tak berjalan di atas muka bumi Allah. Apabila kita datang kepada mereka, menghidupkan hati kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Hati kita menjadi semangat untuk taat kepada Allah. Hati kita ni fresh. Masuk ke dalam tempat ini rasa segar. Segar sangat. Masya Allah, nikmat ini. Macam dapat hujan lebat ini. Hati kita yang kering ini, yang dahaga ini, apabila masuk di tempat ini seperti hujan yang lebat dan menghidupkan hati kita mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mau tinggal tempat ini melainkan Allah ampunkan dosa kita. Kita tidak mau tinggalkan tempat ini melainkan Allah memberikan kita semangat untuk bangun qiyamul lail, tahajud, seperti beliau Habib Nuh Al-Habsyi. Ini tempat beliau solat tahajud ini, di tempat makam beliau. Ini bukan untuk show, ini untuk kita tafakkur, kita fikirkan apa yang kita dah buat di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Esok nanti satu hari kita pun akan kembali kepada Allah. Apa yang kita bawa balik? Apa yang kita akan persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Hidup di dunia ini singkat saja, sekejap saja. Setiap hari kita dengar orang meninggal dunia, setiap hari kita dengar macam-macam berita dan sebagainya. Satu hari pun kita akan tinggalkan dunia. Dan kita inginkan apabila kita tinggalkan dunia ini, kita bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Itu yang kita inginkan. Kalau kita inginkan itu, maka ikut Nabi Muhammad SAW, ikut manhaj salaf, ikut jalan para awliya Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Al-Haddad mengatakan, iaitu ada 5 jalan mereka. 5, iaitu ilmu satu, yang kedua amal. Cari ilmu, tujuannya untuk beramal. Itu yang paling important sekali. Kalau ilmu tak ada amal, tak ada guna dia. Satu ilmu cari daripada source yang betul. Al-ilmu yukhadhu min afwahir rijal. Ilmu tu diambil daripada lisannya para rijal, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti Imam Al-Haddad, Imam Al-Ghazali. Ini rijal. Kalau kita 1 rial pun tak sampai.
Itu yang pertama, ilmu, amal, khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khauf, takut, mesti ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sembahyang rasa takut kepada Allah, khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, rasa kenikmatan dalam ibadah kepada Allah. Dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hidup kita senang, hidup kita bahagia dunia dan akhirat. Dekat dengan Allah Azza wa Jalla, masalah kita Allah selesaikan. Bukankah Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, Allah akan berikan rezeki daripada jalan yang tak diduga. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang tawakal kepada Allah, fa huwa hasbuh. Dia yang mencukupkan kita. Allah yang mencukupkan kita. Jangan kedepankan yang lain selain daripada Allah. Jangan utamakan yang lain selain daripada Allah. Jangan utamakan tidur kita. Jangan utamakan hanya fikir makan minum kita saja. Jangan utamakan hanya nampak fizikal kecantikan kita saja. Kerana yang melihat dalam hati kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum bal yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kamu, Allah lihat kepada hati kamu. Perbaiki hati kita. Perbaiki hati kita, segala-galanya akan baik. Maka ilmu, amal, khauf, takut kepada Allah, wara'. Dalam hidup zaman ini manusia dah hilang wara'. Kalau para salaf, maka mereka sangat wara' dalam segala-galanya. Bukan wara' daripada yang haram, hatta daripada yang makruh pun mereka jauhkan. Maka oleh itu orang-orang yang berkhadam kepada Habib Abdullah bin Husain bin Tahir rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, aku bersama dengan syekhku 40 tahun aku tak pernah melihat dia melakukan makruh. Kata makruh. Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, beliau mengatakan, apabila aku duduk bersama guruku Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dan aku membaca kitab Ihya Ulumuddin, apa yang ada dalam kitab Ihya ada di beliau. Dan ketika itu, di tempat itu, yaitu Habib Abdullah bin Husain bin Tahir rahimahullah ta'ala, wirid hariannya 25,000 la ilaha illallah, 25,000 ya Allah, 25,000 selawat Nabi Muhammad SAW, 25,000 la haula wala quwwata illa billah. Waktu qiyam baca 10 juz Quran, waktu duha 8 juz Quran, kemudian mempunyai daris-daris roha, daris dan seterusnya. Masya Allah. Sehingga kan masyarakat pada zaman itu mereka mengatakan, kami ingat, kami menduga bahawasanya kami telah masuk syurga Allah, dan kami sadar kami masih di dunia ketika beliau meninggal dunia. Waktu beliau meninggal dunia baru tersadar kita masih kat dunia. Kita ingat kita dah masuk syurga. Subhanallah. Nikmatnya duduk dengan Habib Abdullah bin Husain bin Tahir rahimahullah ta'ala. Ini para ulama. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir sama-sama dengan Habib Muhammad al-Habsyi. Sebab takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, iman, takwa, jujur kepada Allah, ikhlas, wara' kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus kita bina ini. Ini yang harus kita ambil ini. Maka 5 tu jalan: ilmu, amal, khauf, wara' dan ikhlas. Ikhlas, lakukan segala-galanya lillahi ta'ala. Ikhlas itu iaitu bebas daripada segala yang merosakkan ikhlas. Itu mana ikhlas? Seperti riya, takabur, muju, hasad. Itu semua ikhlas nama dia. Maka oleh itu perbaiki hati kita. Perbaiki hati kita pun ada mempunyai step-stepnya, mempunyai jalan-jalan. Maka para ulama tasawuf mengatakan ada 3, iaitu disebutkan proses takhalli, tahalli dan tajalli. Pertama sekali, apabila nak memperbaiki hati kita, perlu menjalani proses takhalli. Takhalli itu mengusungkan hati kita pada segala-galanya selain Allah. Selama ada mahabbatul dunia, bagaimana nak kosongkan hati kepada Allah? Bukannya kita tak boleh ambil dunia, tetapi ambil dunia untuk bantu akhirat. Itu cara dia. Jikalau dunia itu, kita ambil dunia itu untuk membantu akhirat, itu bukan dunia. Itu bukan dunia yang merosakkan. Tetapi jika kita ambil dunia yang mana kita lupa akhirat, maka itu dunia yang merosakkan. Kita ada kereta, kita gunakan kereta itu kepada majlis ilmu, itu bukan merosakkan. Kita ada rumah, tempat tinggal kita gunakan untuk semayang malam, untuk semayang jemaah, untuk keluarga. Masya Allah, nikmat.
Itu dunia, alhamdulillah nikmat. Kita ada rezeki, kita ada wang, kita infak sana, infak sini, infak sana. Masya Allah. Maka dunia adalah untuk bantukan kita kepada akhirat. Itu cara dia. Begitu jalan para salaf. Dalam para salaf salih begitu. Mereka tidak ada mahallah dunia di dalam hati mereka. Seperti Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi rahimahullah ta'ala. Sebuah kisah yang masyhur. Satu ketika beliau ini Habib Ali Muhammad al-Habsyi, iaitu pengarang kitab Simtud Durat rahimahullah ta'ala. Beliau mempunyai murid, nama beliau Habib Muhammad bin Idrus al-Habsyi. Habib Muhammad bin Idrus al-Habsyi beliau meninggal dunia di Surabaya, di Ampel. Di Ampel. Beliau pernah datang ke Singapura dan beliau pernah ziarah Habib Noh. Dan dikisahkan beliau dapat futuh di makam Habib Noh. Futuhul Arifin beliau dapat di makam Habib Noh ketika beliau ziarah Habib Noh, Habib Muhammad bin Idrus al-Habsyi. Beliau yang membawa Maulid Simtud Durat daripada Seyun pergi ke Indonesia, pergi ke Surabaya. Kemudian ditolongkan kepada Habib Ali bin Abdul Rahman al-Habsyi di Kuitang dan sebagainya. Kemudian tersebar Maulid sampai ke Singapura, Malaysia dan tempat-tempat yang lain. Maka kisahnya Habib Ali al-Habsyi ini, beliau selalu masyarakat datang kepada beliau untuk meminta pertolongan dari segi wang, dari segi doa apa dan sebagainya. Maka beliau akan kabulkan kerana beliau mengikuti jejak langkah datuknya Nabi Muhammad SAW, mengikuti jejak langkah Sayyidah Fatimah Zahra, yang mana sesiapa yang ketuk pintu mereka tidak akan pulang dengan tangan kosong. Tangan tak kosong, hati pun tak kosong, dua-dua penuh. Masya Allah, begitu sekali. Maka beliau datang, beliau mengatakan, wahai Habib, saya dengar Habib ini orangnya pemurah. Maka saya ada saudara wanita ini nak menjalankan, kita nak melakukan pernikahan. Maka saya memerlukan wang. Saya memerlukan wang sedikit. Maka Habib Ali kata, nanti lagi beberapa hari datanglah. Untuk sekarang saya tak ada apa-apa untuk kasih awak. Saya tak ada apa-apa untuk kasih awak. Maka beliau kata, tak boleh Habib, saya tak boleh balik kepada rumah Habib, melainkan mendapat sesuatu. Maka Habib Ali Habsyi lihat pada rumahnya, lihat kemudian ada satu permaidani yang cantik tu di tepi rumahnya tu. Baiklah, ambillah, awak ambil itu, bawa baliklah ke rumah. Bawa balik, dijual, pakaikan wang itu untuk pembelanjaan pernikahan saudara wanita itu. Marhaba, ambil permaidani itu. Kemudian beliau pergi ke kota Shibang, pergi jual di pasar. Apabila di pasar jual, ada datang seseorang peniaga, orang kaya, seorang peniaga kaya. Beliau mengatakan dalam hati ini, saya nak belikan untuk guru Habib Ali Habsyi hadiah. Dia baru gazi dan dapat balik. Maka dia pun beli. Iaitu pembeli itu membeli, yang jual itu dapat duit, happy. Dia tak tahu pun yang pembeli itu belikan untuk Habib Ali Habsyi. Maka beliau pun datang ke sini, Habib, di rumah Habib Ali, saya hadiahkan kepada Habib ini pemaidani. Maka Habib Ali Habsyi kata, letakkan tempat itu. Letakkan tempat. Baru kemarin orang kan tempat tu kosong kan, letakkan tempat itu. Habib Ali tak cakap apa-apa, diam saja. La ilaha illallah. Maka orang tu dapat wang, Masya Allah, gembira kan? Gembira, buat pembelanjaan pernikahan dan sebagainya. Kemudian dah selesai pernikahannya, beliau mengatakan, saya nak ziarah lah Habib Ali, saya nak terima kasih dengan dia. Saya nak ucapkan terima kasih lah. Berkat lah. Dapat daripada rumah Habib Ali ni, alhamdulillah, barakah. Kita nak barakah, betul tak? Mudah-mudahan kita dapat barakah Habib Noh, insyaAllah, amin kepada malam ini, insyaAllah. Percaya kepada keluarga kita yang hadir, yang gaib, semua dapat, insyaAllah. Kemudian beliau pun datang. Beliau datang rumah Habib Ali. Pertama sekali dia kata, macam mana ni tikar ni boleh kat sini ni, pemaidani kat sini. Bukankah aku dah jual besar kemarin? Orang dia diam je, tak nak cakap, diam. Dan Habib Ali Habsyi kata, kita buang dunia melalui tingkap, maka dunia masuk melalui pintu. Begitulah hati mereka. Tidak ada apa-apa selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tak takut selain daripada Allah. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun walladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sesungguhnya para awliya Allah la khawfun alaihim, mereka tak takut, wa lahum yahzanun, mereka tak pernah sedih. Mereka adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Masya Allah, nikmat, Masya Allah. Kisah-kisah para salafus salih ini subhanallah luar biasa. La ilaha illallah Rasulullah. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat dengan keberkahan mereka insya-Allah. Mudah-mudahan dengan barakah mereka ini Allah perbaiki hati kita, kosongkan hati kita selain daripada Allah, selain daripada mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Ali Habsyi ini sangat mahabbah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Nuh ini sangat mahabbah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Kisah Habib Nuh ini selalu baca Maulid Tibai. Hampir setiap hari baca Maulid Tibai. Senang membaca Maulidur Rasul itu sangat-sangat senang pada Habib Nuh. Kerana membaca Maulid ini barakahnya besar. Ya, antara barakahnya adalah menyatukan kita semua. Yang dulu-dulu kita pernah berselisih, berpecah belah, barakah berselawatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan satukan balik. Yakinlah, yakinlah. Apalagi akhir-akhir zaman ini banyak selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan tinggalkan selawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebanyak-banyaknya. Kita akan lihat keajaiban yang sangat besar. Belum pernah, para ulama mengatakan belum pernah kita melihat orang yang banyak selawatan Nabi SAW sedih dalam hidupnya. Belum pernah kita lihat. Kalau kita dapat tahu ada orang ini suka selawatan Nabi SAW, hidup memang senang, bahagia selalu dunia dan akhirat. Masya Allah, begitu besar saya. Selawatan Nabi SAW. Dulu almarhum Habib Sa'di bin Abdul Syad sudah mengatakan ada 3 tahap selawatan Nabi SAW. Yang pertama tahap iaitu orang-orang beginners. Seperti kita ni semua orang-orang beginners. Mungkin kalau ada bawah daripada beginners kita lah. Iaitu tak boleh kurang daripada 300 kali selawatan Nabi SAW. 300 kali selawat atas Rasulullah SAW. Kemudian yang intermediate level 1200 kali. 1200 kali intermediate level. Yang advanced level 100,000 kali. 100,000 kali berselawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini shortcut ini. Selawat Nabi Muhammad SAW shortcut insya-Allah masuk syurganya Allah. Kerana orang yang paling dekat dengan Nabi nanti di akhirat orang yang paling banyak selawat. Dan orang yang paling dekat dengan Nabi di akhirat yang paling cepatlah masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan bimbing kita. Allah akan bimbing kita insya-Allah. Bila kita banyak bersama dengan Nabi SAW, Allah bimbing kita. Allah akan bukakan kita untuk kita hadir majlis ilmu. Allah akan bukakan kita untuk supaya ada orang bimbing kita. Allah bukakan kita rajin semayang. Dulu kita kurang, kita tak semayang jemaah, sekarang kita semayang jemaah. Dulu kita tak semayang tahajud, kita semayang tahajud. Dulu kita tak mahabbah pada ulama, sekarang mahabbah pada ulama. Dulu kita tak suka pada awliya Allah, sekarang kita cinta kepada wali-wali Allah. Dulu kita derhaka pada ibu bapa, berkat selawat Nabi Muhammad SAW lembutkan hati kita. Jadi kita taat kepada ibu bapa kita. Ibu bapa kita kan syurga. Ibu bapa kita syurga kan. Al-jannah tahta aqdam ummahat kan, kata Nabi SAW. Syurga kan di bawah telapak kaki kan. Maka kesemuanya ini tentang daripada barakahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, yang tadi takhalli, itu mengosongkan daripada segala-galanya selain Allah. Yang kedua tahalli, iaitu mengisikan hati kita. Mengisikan hati kita dengan sifat-sifat yang baik. Dulu marah, sekarang menjadi penyayang. Dulu bakhil, sekarang menjadi orang yang pemurah. Dulu susah nak senyum, sekarang suka senyum. Dulu malas, sekarang rajin, begitu. Dulu suka berpecah belah, sekarang tidak, suka menjalin silaturahim. Maka ini bulan Rejab, bulan istighfar. Bulan istighfar, bulan takhalli, bulan Sya'ban, bulan tahalli, bulan selawatan Nabi Muhammad SAW. Bulan Ramadan, bulan tajalli, penyingkapan kepada rahsia Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila hati ini dah dikosongkan dan dibersihkan, maka isi nanti akhlak-akhlak yang baik. Jadi dia orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah. Apabila dia sembahyang, dia dapat khusyuk, dia dapat kenikmatan, dia senang bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akhir sekali penyingkapan akan rahsia-rahsia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau rahsia Allah tak boleh bilang orang, rahsia Allah antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau suka-suka bilang orang, bukan rahsia nama dia. Maka insya-Allah lah, mudah-mudahan yang sedikit ini sudah waktu 9:45.
Sudah waktu. Saya pun macam rasa sekejap je. Sekejap bilang. Mudah-mudahan lah, insya-Allah kita jumpa lagi insya-Allah di tempat yang barakah ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini Allah Subhanahu Wa Taala bukakan, memberikan kita futuhul arifin. Mudah-mudahan dengan barakah Habib Noh, Allah ampunkan dosa kita, Allah rahmati kita, Allah rahmati ibu bapa kita, anak-anak kita, insya-Allah mudah-mudahan jadi anak-anak saleh salihat. Mudah-mudahan dengan barakah Habib Noh, Allah Subhanahu Wa Taala angkat segala musibah, segala fitnah, segala bala, segala wabak. Mudah-mudahan dengan barakah Habib Noh, Allah Subhanahu Wa Taala hidupkan hati kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan barakah Habib Noh, mudah-mudahan hati kita sentiasa selawat dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dapat ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti manhaj salafus salih. Mudah-mudahan Allah hidupkan kita dengan la ilaha illallah, matikan kita dengan la ilaha illallah, bangkitkan kita nanti di kubur dengan ahli la ilaha illallah, dan masukkan kita dalam syurga bersama ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. يا ربنا افترضنا بأننا افترضنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فاتوب علينا توبة تغسل لكل أوبة واستر لنا الأوراد وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجود منا لا بالحساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى رسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند حبي وآله وصحبه على تشسوبي والحمد لله بالبدء والثناء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة عبدا عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته.